Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkafli dan ini Niaga Awani. Sepanjang tempoh PKP serta PKPB ini, kami telah mengumpul pelbagai suara daripada pelbagai keusahawanan ataupun usahawan di serata Malaysia, daripada usahawan kecil dalam pelbagai bidang makanan dan juga industri di kampung, di luar bandar dan juga di bandar, kepada usahawan sederhana yang membuka restoran dan juga membuka fasiliti seperti kilang pengeluaran, tentang bagaimanakah PKP serta PKPB ini memberikan kesan kepada mereka, dan paling penting sekali, apakah dan juga bagaimanakah mereka melihat cara baru untuk menjalankan perniagaan selepas PKP dan juga PKPB ini. Saya ingin melihat kepada isu ini daripada segi lebih mendalam lagi, daripada segi penggubal polisi dan juga bagaimanakah plan yang ada bagi kerajaan untuk membawa usahawan dan juga koperasi bergerak ke hadapan, membantu menyokong sebarang proses pemulihan selepas tempoh PKP dan juga PKPB ini. Kita bersama dengan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, untuk melihat kepada apakah plan pemulihan selepas PKP dan juga PKPB ini kepada usahawan di negara ini. Datuk Seri, mungkin pertama sekali Datuk Seri, kita boleh melihat kepada keadaan usahawan ketika ini. Kita tahu terma usahawan tersebut merangkumi pelbagai aspek, daripada usahawan mikro, kecil, sederhana dan juga ada usahawan dalam kumpulan yang besar juga. Tapi mungkin fokus kita boleh kepada usahawan PKS dan juga mikro. Dan apakah keadaan mereka ketika ini selepas tempoh PKP dan juga ketika ini dalam tempoh PKPB? Adakah wujud kelegaan bagi mereka dalam tempoh PKPB ini dengan dibuka kebanyakan sektor ekonomi? Adakah mereka melaporkan sebegitu ataupun bagaimana, Datuk Seri? Ya, secara keseluruhannya, kalau kita lihat kesan daripada COVID ini, biar saya cerita sedikit berhubung dengan COVID itu sendiri. Tindakan kerajaan Malaysia dianggapkan salah satu tindakan yang terbaik dunia. Pada masa sekarang pun kita ditempatkan di nombor 4 yang terbaik dunia. Cara kita menangani COVID ini dan cara kita membukakan ekonomi kita semula. Kerajaan menubuhkan 2 jawatankuasa. Satu jawatankuasa untuk menangani pasal PKP ini. Jadi mana pergerakan orang, macam mana nak menangani masalah COVID. Dan yang satu lagi ialah untuk melihat daripada kesan MCO ini ataupun PKP ini kepada ekonomi kita. Jadi apabila ini dua perkara berlaku, jadi yang amat berhormat Perdana Menteri banyak berbincang dengan pihak-pihak ekonomis, pihak-pihak pakar, pihak-pihak yang mengetahui soalan ekonomi dan juga mengetahui kesan daripada COVID ini. Jadi apabila 2 perkara ini dilihat, jadi ada 2 perkara perlu diambil kira. Satu, untuk menangani COVID, untuk keselamatan rakyat Malaysia daripada sakit dan kematian. Itu satu. Yang kedua ialah untuk menangani masalah ekonomi oleh kena kesan PKP itu sendiri. Pada ketika itu kita dimaklumkan bahawa sebelum keputusan untuk membuka pada 4 bulan kita dimaklumkan oleh pihak Kementerian Kewangan mengatakan tiap-tiap hari kalau kita tidak membukakan ekonomi, Malaysia kerugian ialah 2.7 bilion satu hari. Jadi pada ketika itu kita buat keputusan telah mendapat nasihat daripada pihak pakar-pakar ekonomi, telah mendapat nasihat dan pandangan daripada pihak Kementerian Kesihatan sendiri. Kita banyak berbincang soalan tu. Kita berbincang tiap-tiap hari, terlibat menteri-menteri dan juga Perdana Menteri. Memang terlibat dengan sini setiap hari. Jadi akhirnya dalam satu kabinet meeting kita buat keputusan. Kita akan memulakan ekonomi ini semula pada 4 bulan. Jadi dalam masa kita berbincang tu, kita juga melihat bahawa tidak dapat dibuka yang green saja. Kalau yang ada sebahagian aktiviti syarikat ni dalam kuning dan merah, itu pun perlu dibuka. Dan kita kaji secara teliti sebelum pembukaan itu dibuat dan diputuskan oleh kabinet pada ketika itu. Dan akhirnya kita buat keputusan melihat kesan yang ekonomi begitu teruk sekali kalau kita tidak membuka. Awal daripada 14 bulan sebagainya. 12 bulan sebagaimana dijanji awal. Bukan dijanji awal sebab pasal yang kedua tu. Jadi akhirnya kabinet membuat keputusan, saya sendiri duduk dalam kabinet dan kita semua membuat keputusan. Itu keputusan seluruh
Bagaimana keputusan ini diterima oleh usahawan PKS Jadi Michael di luar sana? apabila Datuk Seri? keputusan itu dibuat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri keluar dalam TV untuk memberi maklumat kepada masyarakat rakyat Malaysia tu. Jadi saya sendiri dalam handphone saya memang dalam masa 24 jam, 48 jam tu tidak berhenti. Orang kata inilah tindakan yang amat sesuai, tindakan yang selaras dengan kehendak-kehendak usahawanan dan mereka peniaga-peniaga. Sebabnya perbincangan bukan di antara individu saja, tetapi pastuan-pastuan peniaga Malaysia, peniaga Cina, peniaga Melayu, semua kita berbincang. Jadi pendapat keseluruhannya ialah supaya kita secara staggered, secara berperingkat-peringkat benarkan usahawan ini berniaga. Jadi sambutan itu adalah amat menggalakkan. Tetapi walau bagaimanapun, oleh kerana orang kita dah tahu dan norm semenjak PKP itu dilaksanakan, dia dah terikat macam ada disiplin sendiri. Jadi saya memujilah rakyat Malaysia daripada sikap mereka. Tetapi masa kita membuka tu pun bukan buka begitu saja. Dia ada SOP dan peraturan protokol dia sendiri. Dan kita letak tiap-tiap businesses tu. Tiap-tiap business tu mesti ada set of protokol, set of SOP, set of kaedah yang perlu tu. Adakah Datuk Seri melihat protokol, kaedah baru ini, norma baru yang dibincangkan, ada juga Datuk Seri menggesa usahawan untuk melihat kepada satu cara baru untuk melakukan operasi mereka? Adakah kesemua perkara-perkara baru ini memberikan impak kepada operasi mereka daripada segi jualan mereka? Kerana jika kini kita pergi ke kedai-kedai semua, ada satu barrier di depan tu. Barrier tersebut untuk kita basuh tangan, kemudian ambil temperature, daftarkan nama semua. Adakah ini usahawan tahu bagaimana untuk berdepan ke semua ini daripada segi hasil kepada dollars and cents mereka? Memanglah ada kesan sedikit. Oleh kerana kita tidak dapat berduyun masuk kan. Ini ada peraturan-peraturan baru yang dibuat untuk sebelum masuk ke situ ada kena ambil temperature, lepas tu basuh tangan, keluar kena basuh tangan sekali lagi dan semuanya tu. Jadi memang ada sedikit sebanyak kesannya. Saya sendiri pun nak masuk mall, tunggu sampai setengah jam. Satu persatu ikut belakang orang. Jadi tak ada orang yang dimaaf daripada mengikut peraturan tu. Jadi dengan keadaan sedemikian memang pada saya ada sedikit sebanyak memberi kesan. Tapi kesan itu asalkan ekonomi kita terbuka. Dia tidak akan mendatangkan kesan yang buruk sangat. Penjualan tu masih berlaku, servis tu masih dibuat. Hanya kita melihat orang masih berjaga-jaga untuk keluar. Kalau kita lihat kepada mall, kita lihat dia punya car park belum lagi penuh kan. Dan kita lihat car park masih banyak tempat kosong. Tapi aliran tunai bagi usahawan tersebut sekarang ni boleh berjalan saya sedikit demi sedikit. cukup yakin dia ada. Aliran tunai cukup ada. Jadi orang masih membeli walaupun berjaga-jaga. Mengikut research yang dibuat oleh SME Corp. Itu agensi di bawah kementerian saya, bahawa ada sikap berjaga-jaga untuk membeli barang-barang keperluan mereka. Jadi tidaklah semacam dulu mereka masuk saja ke supermarket, dia beli apa yang dia lihat cantik, dia beli saja. Jadi sekarang orang sangat berjaga-jaga. Okey, kita akan berhenti berehat seketika Datuk Seri. Selepas ini saya nak bincangkan berkenaan dengan pelan pemulihan usahawan pasca COVID-19 yang dirangka MedAct. Antaranya saya tahu ada 6 strategi, 30 inisiatif, tapi saya nak bincangkan satu perkara saja, iaitu adakah bagaimanakah MedAct dan juga bagaimana usahawan kerajaan mengembalikan keyakinan rakyat tersebut. Kerana Datuk Seri katakan sebentar tadi, spending sekarang ataupun perbelanjaan sekarang mungkin sedikit berbeza daripada dulu. Dulu cantik suka beli masuk, kemudian bayar. Tapi sekarang ni ada berhati-hati, keluar rumah ke, tak keluar rumah ke. Bagaimanakah MedAct dan juga kerajaan dan juga usahawan sendiri boleh membantu meningkatkan keyakinan ini? Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.
bertemu kembali dan kita bersama dengan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, membincangkan berkenaan dengan bagaimanakah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membantu untuk memastikan bahawa usahawan dapat terus beroperasi di selepas tempoh PKP dan juga PKPB ini. Kemudian Datuk Seri, Medak juga ada mengumumkan pelan pemulihan usahawan pasca COVID-19. Saya nak bincangkan tentang satu fokus saja, iaitu meningkatkan keyakinan rakyat. Bagaimanakah usaha tersebut boleh dilakukan? Kerana kita tahu isi rumah Malaysia perbelanjaannya menyumbang kepada pembangunan ekonomi, terutama dalam permintaan dalam negara, dan juga kita dapat lihat trennya menurun dalam KDNK yang diumumkan sebelum ini. Tapi bagaimana nak mengembalikan keyakinan tersebut untuk rakyat kembali berbelanja, perniagaan juga kembali berbelanja? Saya umumkan sebelum ini mengatakan bahawa kita mempunyai tindakan-tindakan dan plan untuk mengembalikan kepercayaan ataupun confidence kepada semua pihak, bukan saja kepada pihak usahawanan tetapi juga kepada pihak masyarakat umumnya. Kita ada strategi-strategi yang tertentu. Dalam strategi kita untuk memulihkan keusahawanan ini bergerak sebagai dulu, kita mempunyai 6 strategi dan 30 program. 30 program ini termasuk kebanyakan dia ialah menggunakan high tech, menggunakan penjualan WhatsApp, app yang digital app, selain daripada apa yang kita kata Lazada dan e-commerce yang formal. Tapi banyak menggunakan sistem ni. Saya melihat dalam masa 3 minggu, perkembangan tu di luar jangka. Kita lihat perkembangan tu lebih daripada yang kita jangka lah. Dulu kita fikir orang akan bertukar kepada satu sistem baru, iaitu menggunakan e-commerce sistem, menggunakan apa saja sistem to digital. Sama ada dia menggunakan app WhatsApp saja ataupun dia gunakan Telegram atau pengguna sistem-sistem lain. Yang mudah, tak ada bayar. Dia sendiri buat. Jadi dalam masa 3 minggu kita lihat bahawa perkembangan yang begitu tinggi. Apa yang jadi satu halangan kepada kita ialah riders. Itu saja. Riders untuk orang mengantar makanan ni. Sebab syarikat-syarikat yang ada macam Grab dan Panda dan sebagainya itu, dia ada charge-charge yang tertentu. Dia akan meninggikan kos kepada pihak peniaga. Jadi peniaga tu nak cari alternatif dia sendiri. Macam mana untuk menurunkan nilai supaya barang dijual mereka tu tidak dinaikkan sangat dia punya kos. Jadi pembeli pun akan berasa puas hati dengan pembayaran dengan kos yang sebenar, bukan kos yang ditambah oleh kerana penghantaran. Jadi dalam keadaan ini kita cuba cari bantu usahawan-usahawan ini menerusi sistem-sistem yang kita wujud. Jadi dalam keadaan demikian saya cukup yakin, saya cukup yakin melihat perkembangan ini, masyarakat akan mula percaya dengan penghantaran ni. Walaupun banyak juga saya nampak, bukanlah saya kata tu benda sabotage, ya. Orang kata bila orang hantar makanan tu, lepas tu orang tengah jalan dia berhenti sekejap, dia buka makan, dia makan sedikit, lepas tu... Itu mungkin kes-kes terpencil lah tu. Pada saya ini bukan cerita benar. Pada saya cerita ini adalah untuk memperkecil-kecilkan sistem yang bakal kita terbuat. Tapi pada masa sekarang, walaupun dengan ada sedikit sebanyak negatif image yang di-created oleh segelintir yang tidak bertanggungjawab ini, perkembangannya ialah hampir 300% daripada yang kita lihat sebelum COVID ini. Perkembangan pendigitalan businesses ni. Jadi dalam masa yang sama, itulah kenapa apabila pihak MIDEC, pihak kami, untuk melaksanakan banyak lagi menerusi digital businesses ini dan memberi kursus, memberi latihan, memberi dorongan dan beri connection kepada mereka supaya bukan saja pihak peniaga yang akan merasa lesa dan lega dalam perkembangan ini, tetapi juga memberi assurance kepada pihak pembeli yang bahawa barang-barang yang kita hantar tu
ada value for money. Okey, dan digital itu tak sukar. Ini bukan kita bercakap tentang mewujudkan website sendiri, tapi menggunakan aplikasi-aplikasi Aplikasi yang ada. wujud, ya. Tapi saya nak bercakap tentang proses memudahkan apa yang rumit. Kerana Datuk Seri pernah berkata pada sebelum ini, dengan saya izinnya kita telah pun meminta Ketua Setiausaha Medac untuk buat satu kajian supaya semua proses lama yang merumitkan dan memakan masa dihapuskan. Pemudahan itu. Saya kira sepanjang perbincangan saya berkenaan dengan keusahawanan, ada rungutan adalah berkenaan, ini sepanjang-panjang ni Datuk Seri, berkenaan dengan proses, tidak tahu di mana dapatkan bantuan, tidak tahu apakah bantuan yang ada. Lonjakan yang Datuk Seri sebut sebentar tadi, bagaimana 300% proses pendigitalan tersebut berlaku dalam tempoh PKP ini, memudahkan proses dan menghapuskan birokrasi dalam proses untuk membantu usahawan tersebut. Adakah ini komitmen Datuk Seri dan juga Medac bergerak ke depan untuk membantu usahawan? Bukan dikatakan komitmen, telah dilaksana. Sebahagian daripada kajian yang dibuat oleh Ketua Setiausaha Kementerian saya telah dilaksanakan. Contoh saya bagi, memohon daripada Tekun dahulu berkehendakkan 17 dokumen. 17 dokumen. Jadi saya kata apa benda dokumen yang banyak sangat tu. Jadi dia orang kata ni. Saya kata saya tak banyak sangat. Sekarang dah kita kurang ke 4 saja. Bayangkan daripada 17 kepada 4. Kepada kelulusan ni dulunya ada makan masa sampai 2 minggu pun ada, sebulan pun ada. Tapi sekarang saya nampak kalau semua dokumen yang dipinta tu lengkap, dalam masa 24 jam kelulusan boleh dibuat. Dan pembayaran sumber drawdown kewangan online. Dan kalau online tu dalam masa 24 jam. Saya tahu ada 2-3 kes daripada Sarawak. Saya bagi tahu dengan CEO Tekun, saya kata cuba lihat kes-kes ini. Dan macam mana keadaan. Dia kata dia cek dulu, dalam masa 3 jam dia jawab pada saya, semua dokumen lengkap, duit akan sampai ke akaun pemohon besok hari pagi. Dalam masa 24 jam, duit boleh sampai. Jadi dalam keadaan sedemikian, pemudahan cara ni memang kita tekankan. Saya tekankan. Saya kata saya tak nak lagi birokrasi. Kalau tidak, usaha kita pada digitalan usahawan ni tidak akan berlaku. Kerana proses birokrasi di pejabat kita masih begitu tebal sangat. Jadi bukan soal Tekun saja. Lepas tu Tekun, mula-mula keputusan mungkin 3 minggu lepas, keputusan tu mengatakan bahawa duit 20%, kalau pinjaman tu 10,000, 20% diberi dulu masa Covid. Selepas tu tunggulah tengok bila nak keluar 80%. Saya kata tak boleh tunggu lagi. Kita tak tahu bila Covid ni berakhir. Jadi saya kata lepas 20% saya hendak tu dalam masa 1 minggu tu semua 100% mesti dikeluarkan. Kerana kita hendak usahawan ni bermula perniagaan dia. Kalau dia fikir sumbangan tu tidak mencukupi, dia akan cari cara lain, akan kena Tekun memberi maksimal 300,000. Jadi dalam keadaan sedemikian, saya kata hendak dia bermula perdagangan dia. Begitu juga pinjaman daripada bank-bank. Ada bank SME, ada bank rakyat. Ini juga proses-proses ini dipercepatkan. Bila lengkap saja, bila dokumentasi itu cukup dilaksana, itulah sebabnya saya memohon kepada agensi kerajaan lain, umpamanya lembaga hasilan dalam negeri, JKPTG iaitu tempat pendaftaran tanah, dan juga pihak SSM, Suruhanjaya Syarikat, dan minta pihak mahkamah berbuka supaya dia selaras dengan apa yang saya nak ubah kat sini, supaya dokumen-dokumen tu, legal dokumen tu dapat didaftar dengan secepat mungkin. Dan apabila dia dah didaftar, saya hendak bank nak mengeluarkan sumber kewangan tu secepat mana yang dikehendaki oleh pihak pemohon. Jadi supaya dia tidak ada bottleneck. Tidak ada bottleneck. Dan lepas tu saya minta lagi pihak-pihak bank SME khususnya untuk kredit garanti. Jadi di kredit garanti pun kita boleh potong dia punya masa. Di peringkat bank 3 hari, di peringkat bank negara 3
3 hari dan kredit garanti 4 hari. Jadi kita boleh potong dia sampai 10 hari saja. Pinjaman yang berjuta tu. Dengan kredit garanti. Tapi saya memahami kenapa kita makan masa tu oleh kerana dia different agency dan bank negara kena scrutinize pemohon dan kredit garanti juga akan melihat sumbangan yang dijamin oleh mereka. Jadi dalam keadaan demikian saya memahami 10 hari ini sudah mencukupi untuk mempercepatkan proses. Tapi ia lebih baik daripada sebelum ini. Jauh lebih baik daripada apa yang kita lihat dahulu. Yang kadang-kadang pemohon sampai berbulan-bulan pun ada. Tapi sekarang kita lihat permohonan tu boleh diproses dengan cepat, kelulusan dengan cepat. Dan wujud juga pelbagai bantuan yang diumumkan kerajaan sebelum ini. Termasuklah pakej 10 bilion ringgit, pakej bantuan PKS. Semua ini adalah antara pakej-pakej bantuan yang juga melihat kepada nasib dan juga membangunkan keusahawanan tersebut di tempoh PKP dan juga PKPB ini. Adakah penyaluran bantuan tersebut berjalan dengan lancar ketika ini ataupun bagaimana? Apakah kekangannya untuk Medac juga memainkan peranan memastikan penyaluran bantuan tersebut berjalan dengan lancar? Ada kekangan? Ini yang bagus. Bila ditanya soalan apa peranan Medac, kita semenjak MCO ni kita dah wujud apa dipanggilkan war room. Dia macam berperang pula ni. War room. Dan setiap usaha kementerian duduk di situ, berbincang di situ tiap-tiap hari. Tiap-tiap call, tiap-tiap problem di-solve di situ oleh ketua setiausaha. Dan agensi itu, ketua-ketua agensi itu sama daripada Bank Rakyat, daripada SME Bank, daripada Inscan, daripada SME Corp, daripada Suruhanjaya Koperasi, semua di situ akan bertanggungjawab untuk memberi solution dan keputusan itu disalur terus untuk dilaksana. Secepat, memang immediately. Untuk dilaksanakan agensi-agensi yang terlibat. Contoh, kita ada 200 juta diberi oleh kerajaan untuk dilaksanakan oleh pihak tekun. Hingga sekarang kita dah hampir 80% dah. Sumbangan tu dah dilaksana. Bayangkan, saya kata memang cepat proses ni. Sebab kita lihat the war room bagi arahan, lepas tu dia bawa kalau arahan tu perlu kepada menteri, ketua setiausaha akan duduk bersama saya dan kita bincang dan bersama dengan pegawai-pegawai ni dan kita bagi keputusan. Saya ada tubuhkan satu badan dipanggil TOPSIC. Jadi macam saya dalam KDN dululah. TOPSIC ini ialah KSU, timbalan KSU dan SUBK. Kalau agensi head itu perlu, saya panggil dia akan bagi, saya ada arahan tu terus beri pada dia untuk dilaksana. Jadi policy making ini terus dilaksana selepas apa masalah dihadapi dalam war room tadi. Dilapor pada saya dan lepas itu saya akan beri arahan. Dan ia terus dilakukan? Terus dilaksanakan. Okey. Dan kita ada sekitar seminit lebih lagi, Datuk Seri. Sekarang ni tempoh sukar, tempoh mencabar untuk negara, untuk usahawan semua. Selepas ini mungkin ada tempoh yang lebih baik, tempoh yang lebih tenang, lebih makmur. Adakah keadaan semasa, kecepatan ini, kebijakan pemimpin ini yang berlaku pada ketika PKP untuk membantu rakyat ini, adakah ia mungkin akan hilang selepas ini apabila tempoh keadaan bertambah baik selepas ini? Bagaimana Datuk Seri melihat? Ini sayang kita tak ada cukup masa. Saya dah bagi tahu apa yang akan panggilkan new norm dalam pelaksanaan semasa COVID ini. Saya kata is going to be the norm of the future. Saya tak nak dia diubah. Jadi semua proses yang tadi saya sebut 17 jadi 4, that's the process. Now saya kata asalkan satu saja, bank dia punya papers, documentation untuk pinjaman, digaranti terhadap daftar, kita boleh keluarkan sumber kewangan. Pihak Bank Rakyat, agreement yang perlu disign dahulu dan di stamp dan baru kita sumber kewangan. Proses ini mesti sebab dia jaminan kepada bank perlu kita jaga. Ya? Begitu juga kepada pihak tekun. Jadi saya dapati bahawa bank kita, bank sama ada dia bank rakyat ataupun bank SME mempunyai NPL ataupun non-performing loans ini rendah. Jadi hanya yang tinggal sedikit saja. Jadi dalam keadaan demikian saya cukup yakin. Saya kata
this new norm is going to be our norm selepas ini. Terima kasih Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, membincangkan berkenaan dengan norma baru dan juga bagaimana MedAct membantu keusahawanan dan juga usahawan ketika tempoh PKP dan juga PKPB ini. Saya Rizal Zulkafli, teruskan bersama kami di Niaga Awani dan juga di Astro Awani. Salam hormat.